Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bincangkan bab 4 jirim dan bahan dari silibus tingkatan 4. Jadi kita mulakan dengan subtopik 4.1 perubahan keadaan jirim. Jadi yang pertama kita tengok dahulu mengenai satu teori yang dinamakan sebagai teori kinetik jirim. Teori ini menyatakan jirim adalah sebarang benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jadi itu syarat dia. Syarat untuk teori kinetik jirim. Jadi disebutkan di sini adalah tafsiran untuk jirim adalah sebarang benda. Syarat pertama yang ada jisim. Syarat yang kedua memenuhi ruang. Okey, jadi teori kinetik jirim menyatakan bahawa yang pertamanya jirim terdiri daripada zarah-zarah yang seni dan diskrit. Seni maksudnya halus, diskrit maksudnya boleh dibezakan di antara satu sama lain. Yang kedua, zarah-zarah selalu bergetar, berputar dan bergerak secara rawak. Jadi ini yang berlaku pada zarah-zarah tersebut. Dan yang ketiga, apabila suhu bertambah, tenaga kinetik zarah akan meningkat dan zarah akan bergerak dengan kelajuan yang lebih tinggi. Maksudnya, setiap zarah kita boleh tambahkan tenaga kinetik dia, boleh jadikan lebih laju, lebih bergerak dengan kaedah kita menambahkan tenaga haba. Okey, kepentingan teori kinetik jirim. Yang pertama, teori ini menjelaskan keadaan tenaga dan tekanan antara zarah-zarah yang ada dalam sesuatu benda. Yang kedua, teori ini menjelaskan susunan zarah-zarah dalam pepejal, cair dan juga gas. Yang ketiga, teori ini menjelaskan pergerakan zarah-zarah dalam pepejal, cair dan juga gas. Sekarang kita tengok perubahan keadaan jirim. Jadi kita ada 3 keadaan jirim, iaitu pepejal, cair dan juga gas. Jadi sifat yang pertama yang akan kita bandingkan di sini adalah dari segi susunan zarah. Jadi untuk pepejal, zarahnya disusun rapat dan padat. Untuk cecair kurang padat tetapi masih bersentuhan. Jadi ini kita bandingkan dengan pepejal. Dan untuk gas pula, zarahnya berjauhan antara satu sama lain. Maksudnya zarah yang paling jauh antara satu sama lain adalah gas, yang paling rapat adalah pepejal, yang sederhana adalah cair. Sifat yang kedua, pergerakan zarah untuk pepejal tidak bergerak bebas, hanya bergetar pada tempat yang tetap sahaja. Kalau untuk cecair bergerak bebas secara rawak, jadi sebab itu cecair boleh mengalir kerana zarahnya bergerak bebas secara rawak. Manakala untuk gas pula, zarah-zarahnya bergerak bebas dan laju ke semua arah. Kerana zarah gas adalah zarah yang mempunyai kandungan tenaga yang paling tinggi. Sifat yang ketiga adalah daya tarikan antara zarah. Untuk pepejal, daya tarikannya sangat kuat, sebab dia hanya bergetar pada tempatnya saja. Cair sederhana, dan gas daya tarikannya sangat lemah, sebab itu dia boleh bergerak bebas dan laju ke semua arah kerana daya tarikan antara zarah adalah sangat lemah. Okey, sifat seterusnya yang dibandingkan adalah kandungan tenaga kinetik. Jadi untuk pepejal mempunyai tenaga kinetik yang rendah, sebab itu disebut di sini zarahnya tidak bergerak bebas, bergetar pada tempatnya. Untuk cecair, kandungan tenaga kinetiknya adalah sederhana, dan untuk gas dia sangat tinggi. Sebab itu dia boleh bergerak bebas ke semua arah secara rawak. Okey, sifat seterusnya bentuk pepejal mempunyai bentuk yang tetap. Cecair tidak tetap mengikut bentuk bekas, dan gas juga tidak tetap juga mengikut bentuk bekas.
Okey, sifat yang seterusnya adalah isi padu. Pepedal mempunyai isi padu yang tetap. Cecair juga mempunyai isi padu yang tetap. Dan gas tidak tetap mengikut bentuk bekas. Sebab kita ukur isi padu berdasarkan bentuk bekas. Okey, sifat seterusnya untuk kemampatan. Pepedal sukar dimampatkan kerana zarah-zarahnya telah rapat di antara satu sama lain, tidak ada ruang. Kemudian cecair sukar dimampatkan juga, kerana kalau dibandingkan dengan gas, dia lebih rapatlah zarahnya. Tetapi untuk gas mudah dimampatkan. Kerana apa? Kerana zarahnya jauh di antara satu sama lain, maka bila kita mampatkan ada banyak ruang yang boleh kita gunakan. Untuk sifat seni ketumpatan, pepedal mempunyai ketumpatan yang tinggi. Ketumpatan ini merujuk kepada kandungan jirim dalam sesuatu isi padu. Kemudian cecair, ketumpatannya sederhana. Gas mempunyai ketumpatan yang rendah. Jadi itu keadaan jirim untuk tiga keadaan jirim untuk pepedal, cecair dan juga gas. Sekarang kita tengok perubahan keadaan jirim. Yang pertama sekali, jumlah tenaga kinetik zarah dalam satu jirim menentukan keadaan jirim tersebut. Sebab tenaga kinetik ini yang pertama akan mengubah kelajuan zarah, kemudian mengubah jarak antara zarah. Jadi jumlah tenaga kinetik akan menentukan keadaan jirim tersebut. Yang kedua, tenaga kinetik zarah dipengaruhi oleh haba dan tekanan jirim tersebut. Jadi haba ini akan ditukarkan menjadi tenaga kinetik. Yang ketiga, perubahan suhu dalam jirim menyebabkan jirim bertukar dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Contohnya daripada pepedal menjadi cecair, daripada cecair menjadi gas, dan begitulah sebaliknya. Jadi ini akan melibatkan perubahan suhu. Perubahan suhu merujuk pada tenaga haba yang akan ditukarkan oleh zarah-zarah menjadi tenaga kinetik. Okey, sekarang kita tengok perubahan keadaan jirim. Sekarang kita tengok dahulu susunan zarah-zarahnya dalam tiga keadaan. Ini adalah keadaan pepedal. Kita lihat di sini zarah-zarahnya disusun rapat-rapat antara satu sama lain. Cecair kurang rapat pada pepedal, ada ruang-ruang. Kemudian gas mempunyai ruang yang paling besar, jarak yang paling jauh di antara zarah-zarahnya. Okey, jadi bila kita kurangkan tenaga haba, di mana tenaga dibebaskan, zarah tersebut kehilangan tenaga, maka bila kehilangan tenaga kinetik zarah-zarah berkurangan, jadi mereka akan jadi semakin rapat di antara satu sama lain. Maka berlakulah perubahan keadaan jirim, cecair bertukar kepada pepedal. Jadi ini istilah yang digunakan untuk proses ini adalah proses pembekuan. Okey, terbalik daripada itu, pepedal juga boleh bertukar menjadi cecair, di mana di sini berlaku proses tenaga diserap. Kita bekalkan tenaga pada pepedal, menyebabkan zarah-zarahnya bergerak semakin jauh di antara satu sama lain, maka berlakulah proses peleburan, di mana pepedal bertukar menjadi cecair. Okey, seterusnya kita ada proses di sini, di mana pepedal bertukar menjadi gas. Di mana kalau kita lihat pada gambar rajah ini, maksudnya jarak antara zarah akan menjadi sangat besar. Okay? Di mana proses ini perlu berlaku proses di mana tenaga diserap. Tenaga diserap, bukan tenaga dibebaskan, ini salah. Tenaga diserap. Sebab bila tenaga diserap, zarah-zarah ini akan meningkatkan tenaga kinetik mereka, dan jarak antara zarah akan jadi semakin jauh di antara satu sama lain. Maka berlakulah proses pemedal wapan. Pemedal wapan juga berlaku sebaliknya di sini. Ini gas bertukar menjadi pepedal. Maksudnya kelajuan zarah akan dikurangkan. Jadi untuk mengurangkan tenaga yang ada pada zarah gas ini,
tenaga perlulah dibebaskan. Jadi ini bukan diserap, ini sepatutnya dibebaskan. Maka gas akan bertukar menjadi pemejal, juga diistilahkan sebagai pemejal wapan. Pemejal wapan ini sebenarnya berasal daripada dua patah perkataan. Pemejal maksudnya pemejal, wapan maksudnya wap. Jadi pertukaran daripada pemejal kepada wap kepada pemejal. Okey, seterusnya proses perubahan keadaan jirim daripada cecair kepada gas. Di mana untuk bertukar daripada cecair kepada gas, konsep di sini kita lihat pada kedudukan zarah. Zarah ni rapat sikit pada yang ini. Maksudnya untuk jauhkan, hasilkan ruang antara zarah-zarah ini perlu kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik datang daripada tenaga haba. Maksudnya di sini kita perlu bekalkan tenaga haba kepada zarah ini. Maka tenaga akan diserap dalam proses dinamakan sebagai pendidihan. Pendidihan merujuk kepada proses pertukaran cecair kepada wap atau gas. Kemudian ada satu lagi, proses di mana gas bertukar menjadi cecair. Jadi gas yang jauh zarahnya antara satu sama lain nak menjadi rapat di antara satu sama lain. Jadi dia perlu menghilangkan tenaganya. Jadi tenaga akan dibebaskan, barulah gas bertukar menjadi cecair melalui satu proses dinamakan sebagai kondensasi. Jadi penerangan di sini mengenai tenaga. Bila tenaga haba diserap, zarah-zarah mempunyai lebih tenaga kinetik dan bergetar dengan lebih cepat. Dan tenaga membenarkan zarah-zarah mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah tersebut. Dan bila tenaga haba dibebaskan, zarah-zarah kehilangan tenaga dan bergerak lebih perlahan. Daya tarikan terbentuk antara zarah-zarah, dan zarah-zarah akan tersusun dengan rapat dan padat kerana mereka mempunyai tenaga kinetik yang rendah. Jadi kita berhenti di sini dulu untuk subtopik 4.1.